Sebab tadi Ustaz dah sebut hadis tu kan. Yang kedua yang Nabi takut adalah mengikut nafsu. Ya, ada dua Nabi takut kan. Nabi bimbang pada umat-umat lepas aku tak ada ni, dua penyakit ni. Pertama adalah syirik kepada Allah, dan kedua adalah mengikut hawa ataupun mengikut nafsu. Ya, dan Nabi bagi contoh seseorang yang berpuasa pada awalnya tapi kemudian dia buka puasa dia tu kerana apa? Biasa orang buka puasa ni kerana apa? Dia puasa asalnya, ya, tapi pukul 12 dah makan dah. Tak jadilah buka puasa. Agak-agak sebab apa? Ya, biasanya ini berlaku kat kita lah juga kan, ya. Selera nak makan sebab nafsu. Padahal benda-benda tu belum ada depan mata kita kan. Kita baru bayangan je. Sedap ni kalau dapat nasi padang ni. Sedap ni. Benda tu dah belum ada. Tapi nak begitu kuatnya desakan nafsu tu, imajinasi tu pun dah boleh menyebabkan kita apa? Tak jadi puasa. Bukan sekali tak jadi puasa, tiap-tiap Isnin Khamis tak jadi. Nak bagi tahu apa? Kuatnya nafsu dalam mempengaruhi kita. Jadi itu Nabi kata bimbang kat umat ni. Ya, bila nafsu ikut nafsu ni payahlah muslimat, ya. Memang kita tu kena berjuang habis-habisan. Ya, kena mujahadah. Kena ingat selalu perkataan mujahadah. Ingat orang buat baik senang-senang ke buat baik? Ya. Orang yang puasa Isnin Khamis tu ingat senang ke dia nak buat? Depan mata kadang kan, ya, makanan, lawan dengan nafsu. Orang bangun malam, apakah senang ke dia bangun malam? Senang dia bangun malam, dia tutup mufti. Ya, senang bangun malam, suami dia ustaz. Mana ada tuan-puan? Ya, sama benda tu memerlukan kepada mujahadah, lawan, mujahadatun nafsi, berlawan dengan nafsu. Ya, baik. Yang kedua, berbagai kebohongan yang mereka buat-buat adalah memperuntukkan bagi Allah anak yang lebih lemah, iaitu anak perempuan. Ini Ustazah merumuskan daripada ayat yang telah kita baca tadi, seperti mana yang dinyatakan dalam tafsir Munir. Sebenarnya tujuan dia tu macam-macam. Bagi orang-orang musyrik ni, dia nampak anak perempuan ni lemah. Kan mereka tu kan bila anak perempuan lahir dibunuhnya. Ya? Mereka nak kekalkan anak lelaki. Dia ingat kalau semua lelaki kat dunia ni boleh ada beranak lagi kan, ya. Kalau semua lelaki macam mana cerita? Tapi nak berkata bodohnya cara pemikiran tu, ya. Boleh mereka beranggapan, oh anak perempuan ni bawa sial, anak perempuan ni kait dengan benda-benda yang tidak baik. Sebab itu bila mereka sebut, ya, maknanya jahatnya tujuan dakwaan tu sampai mengatakan kepada Allah. Satu, mengatakan kepada Tuhan, Tuhan ada anak, Allah ada anak. Lepas tu kata pula anak perempuan. Nampak tak tuan-puan? Maknanya pada dakwaan tu terkandung lagi apa dia? Nak menggambarkan, nak menisbahkan benda yang anak perempuan je. Pula dah. Satu kata ada anak, lepas tu anak perempuan pula. Dua-dua tu menggambarkan betapa busuknya yang ada dalam hati mereka mengatakan yang terlalu jelek kepada Allah yang maha sempurna, Allah yang maha hebat, ya. Allah yang tidak ada sebarang yang tidak sama dengan sesuatu apa pun. Ini, ya, yang disebut dalam kitab Tafsir Munir. Dan dalam ayat-ayat yang kita baca tadi tuan-puan sekalian, Allah mengecam keras pembohongan yang mereka buat, ya. Dan Allah kecam sekeras-kerasnya dan melaknat perbuatan mereka ini. Yang seterusnya, bagaimana orang yang tidak memiliki perhatian kecuali hanya perhiasan dan berhias, dan ketika ia mendapatkan perkara ia tidak pandai membela dirinya sendiri, justru diperuntukkan bagi Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana yang sudah disebutkan di atas, ayat ini mengandungi petunjuk dibolehkan berhias bagi kaum perempuan dan diharamkan bagi kaum laki-laki. Ini adalah hukum yang sudah disepakati berdasarkan banyak riwayat. Jadi pada ayat yang kita baca tadi, muslimat sekalian, ya, ada petunjuk bahawa di sana, ya, soal kan surah ni surah Az-Zukhruf kan, ya,
Maksud dia perhiasan, ya. Di sana ada perhiasan-perhiasan yang diperuntukkan hanya kepada orang perempuan, tidak kepada orang lelaki. Jadi itulah yang telah serba sedikit yang boleh kita fahami daripada ayat 15 hingga ayat 25. Kontennya adalah tentang orang-orang yang musyrik kepada Allah, yang telah memberikan dakwaan yang sangat buruk kepada Allah Azza wa Jalla. Sifat mereka adalah keras kepala dan suka taklid buta. Tolong elakkanlah perangai itu, ya. Sikap dia adalah taklid buta. Maksud taklid ni menafikan orang yang mencari ilmu. Jadi kalau tak cari ilmu dalam hidup ni, memang kesudahan dia sangat buruk. Ikut je. Sebab itu kalau kita tengok ya, orang musyrik kan jawapannya senang je. Apa dia? Ikut nenek moyang. Ikut nenek moyang. Kalau main ikut nenek moyang, banyak benda kita boleh petikai kan? Banyak benda kita boleh petikai. Aku macam tu tak payah berbaju macam sekarang lah. Kan? Ikut nenek moyang baju macam mana. Kalau kita nak ikut lah. Tapi nak beritahu orang taklid buta ni tak nak langsung gunakan. Tak nak langsung cari ilmu. Fikirlah sikit. Kalau macam-macam benda boleh fikir, takkanlah bab akidah, bab kepercayaan tak boleh berfikir. Ya, tak. Jawapan dia senang. Ikut nenek moyang, ikut nenek moyang, ikut nenek moyang. Nenek moyang sembah tu, sembahlah tu. Ya. Sebab apa? Sebab sifat mereka tu taklid buta. Sebab tu dalam Islam, bila Islam datang, tengok ayat pertama apa dia? Iqra. Baca. Belajar. Cari ilmu. Jangan pakai hujah ikut nenek moyang. Ya. Belajar. Kita pun alhamdulillah ya tuan-puan sekalian, dalam banyak terutama dalam bab akidah, kita pun tak jauh ikut nenek moyang kan, belajar. Ya, cari dalil dan sebagainya, cari ilmu. Pagi tadi baru je cakap dengan ustaz masa sarapan tadi. Ya. Apa ustaz sebut ayat? Zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Berat juga bincang masa sarapan. Ya. Dan demikianlah kurniaan Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Sebenarnya kita orang tengah cakap-cakap pasal ya anak-anak ni kena dilatih mesti pergi masjid. Jadi sampailah hujung tu, zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Sesungguhnya ia adalah kurniaan Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Termasuklah tuan-puan sekalian ilmu. Kadang-kadang kita ialah sesama kan, suami isteri bincang, ya, kaum kerabat kita, adik-beradik kita, sepupu sepapat kita. Kalau kita nampak ada seorang dua, payah benar nak datang kuliah ilmu. Contoh. Kan? Jadi kita fikir juga, kita ajak orang jauh-jauh datang kuliah yang tak ada kaitan saudara dengan kita. Kenapa yang dekat-dekat ada kaitan saudara mara dan sebagainya, tapi tak tergerak hati nak mendatangi kuliah-kuliah ilmu. Itu bincang-bincang tak tuan-puan? Ya, jadi tu yang keluar ayat tadi tu. Zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Ada banyak kurniaan Allah ni, kadang-kadang kita tak perasan tu kurniaan. Termasuk orang-orang yang Allah mudahkan hati dia untuk datang kuliah ilmu, untuk datang belajar, untuk pergi cari ilmu. Sebab tengok tuan-puan sekalian, ayat pertama turun yang Nabi bawa ni adalah Iqra, belajar, cari ilmu, nak menghapuskan sifat musyrik tu, nak menghapuskan jahiliyah, syirik tu dengan ilmu. Ya, jadi kita yang masih maknanya Islam dah kan, tapi kena ditatang Islam tu dengan apa? Cari ilmu. Tapi ada orang tak mudah juga tuan-puan untuk dengar-dengar ilmu ni. Ya, nak cari ilmu. Sungguh. Ini bincang-bincang ya dengan sahabat-sahabat, para asatizah kan. Kadang-kadang tuan-puan orang tumpang pagar rumah dia tu letak banner. Tumpang pagar makcik, dia kata. Boleh 10% kata makcik tu. Tumpang pagar je nak letak banner. Tapi tuan punya pagar tak datang. Padahal rumah sepagar dengan masjid, tapi tak datang. Sebab itu gerak hati tu tuan-puan, gerak hati. Ada orang sanggup susun hidup dia. Tak boleh, mak esok ada kuliah nak pergi ni, nak dengar ni ceramah ni. Ya, jadi dia susun jadual hidup dengan keluarga dia. Mak boleh nak teman-teman pergi makan nanti petang. Pagi tak boleh, mak ada program, mak nak pergi dengar ceramah.
Ada orang sampai macam tu, Allah tatang bagi kepada satu nikmat dan kurniaan apa dia? Menghargai ilmu. Para ulama ni tuan-puan, kita tengok dia akan para ulama ni Allah ambil cepat nanti. Sampai waktu Dajjal apa semua tu, orang-orang baik, orang soleh ni tak ada dah. Allah dah ambil. Ilmu ni, cara Allah nak angkat ilmu ni adalah dengan mematikan para ulama. Bila ilmu tu sikit-sikit kena angkat. Sudahnya besok balik semula lah macam zaman-zaman dulu. Bukan berasaskan kepada ilmu, tapi mai ikut orang, ikut yang viral. Apa yang viral itu kita ikut. Apa yang banyak itu kita ikut. Bukan lagi berasaskan kepada ilmu. Sebab itu, Ustaz bukan kata ustazah ulama, sama sekali tidak Ramai ulama-ulama yang lain. Kita gilah belajar dengan dia, ngaji dengan dia. Sungguh